Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqu khair illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika. ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والاستفادة والحث على تمسك بالكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى هدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوبه سبحانه وتعالى. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau serta ahli kepimpinan surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, juga ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan juga selama-lamanya, perlulah kita sebagai hamba Allah, perlulah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni meletakkan pada saat ini, pada masa ini, pada ketika ini, yakni kalimah doa di dalam kehidupan kita. Kerana dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, Rasulullah menyatakan ad-du'a as-silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi kita. Maka kalau kita tengok hari ini, musuh yang kita perlu hadapi dalam keadaan kita tidak nampak musuh tersebut, yakni penyakit-penyakit yang senantiasa merebak yang dalam keadaan kita tidak ketahui. Maka senjata yang kita ada pada hari ini, kata ulama, banyakkan kamu berdoa. Sebab doa adalah senjata bagi kita. Kerana doa adalah penyelamat bagi kita. Kerana doa adalah yang mana menyebabkan satu senjata nak menandakan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama menyatakan, yang mana berkata ulama menyatakan kepada kita, idza aradtu an ta'rifa qadruka 'inda Allah fanzuru aina aqamuka. Kata ulama, yang mana ulama menasihati dalam kehidupan kita, cara kita nak mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita duduk yang mana waktu PKPB. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama membahas perkara ini. Nak tengok kedudukan kita lagu mana di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, idza aradtu an ta'rifa qadruka 'inda Allah fanzur aina aqamuka. Kata ulama yang pertama, nak tengok kamu ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, nak tengok kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, tengok pada tempat. Ni 7 tempat. Yang pertama kata ulama, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam dia, nak tengok kedudukan kita ni tuan-tuan, subhanallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, fa idza syaqaltum bidzikri fa'lamu annahu yuridu an yadhkurka. Yang pertama ni tuan-tuan, nak tengok kedudukan kita lagu mana di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, fa idza syaqaltum bidzikri, jika engkau disibukkan, engkau ini berbalik kepada diri kita,
Kita ni siapa? Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, jika engkau disibukkan dengan zikir, fa'lamu annahu yuridu an yadhkurka, maka ketahuilah bahawasanya Allah ingin untuk mengingatmu. Subhanallah. Tuan-tuan, ni ulama kata apa? Kalau kita hari ni disibukkan dengan senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita zikir ni sebab apa, tuan-tuan? Sebab hati kita ni dah mati dah, tuan-tuan. Kita zikir ni sebab apa ni? Kita nak menghidupkan jiwa-jiwa yang dalam keadaan dalaman kita ni dalam keadaan dah tak ada dah, tuan-tuan. Maksud dah tak ada ni apa dah? Kita tengok orang buat baik, kita mencemuh kebaikan tersebut. Sedangkan kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala suruh dalam keadaan kita melihat kebaikan tersebut, maka kita kena ikut kebaikan tersebut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ili. Allahu akbar. Man, barang siapa dalla, melakukan kebaikan. Bila kita tengok orang buat baik ni, tuan-tuan, kita buat apa? Kita ikut juga kebaikan tersebut. Mudah-mudahan buat apa ni, tuan-tuan? Mudah-mudahan menghidupkan hati kita dalam keadaan yang mati ni. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa pula? Kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, nak tengok kedudukan kita ni, tuan-tuan, subhanallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bagaimana? Idza syaqaltum bil Quran fa'lamu annahu yuridu an yuhadithuka. Yang kedua apa pula, tuan-tuan? Nak tengok kedudukan kita ni lagu mana di sisi Allah ni, cerita dia tak payah tengok orang, tengok diri kita ni, tuan-tuan. Kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, jika engkau disibukkan dengan membaca kalam-kalam Allah, apa dia? Al-Quranul Karim. Lalu kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, maka ketahuilah bahawasanya Allah ingin berbicara denganmu. Allahu akbar. Tuan-tuan, kalau kita duduk sibuk dengan baca Al-Quran ini, tuan-tuan, subhanallah, jelas Allah dah cerita dah dalam ayat Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi. Allah kata apa? Al-Quran ni petunjuk kita, tuan-tuan. Allah menyatakan juga dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah. Itu yang kata ulama ni, idza syaqaltum bil Quran fa'lamu annahu yuridu an yuhadithuka. Maka ketahuilah bahawasanya bila kita duk baca Al-Quran ni, tuan-tuan, tiap-tiap kali kita duk buat baca ni, buat apa ni? Sebab Allah nak berbicara dengan kita. Allah nak bercakap dengan kita lagu mana ni, tuan-tuan? Kita baca Al-Quran, kita akan faham. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Al-Quran ni buat apa ni, tuan-tuan? Nak bagi petunjuk dalam kehidupan kita supaya kita ni tak sesat, tuan-tuan. Supaya dalam keadaan kita yang dalam keadaan gelap ni, tuan-tuan, Allah nak tunjuk satu jalan yang benar ni, tuan-tuan. Jalan yang benar apa ni, tuan-tuan? Yang ni senantiasa meletakkan satu nilai dalam kehidupan kita, kalam-kalam Allah senantiasa di bibir dan lidah kita. Allahu akbar. Ayat ketiga apa pula? Kata ulama, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, subhanallah, yang ketiga, idza syaqaltum bit ta'ati fa'lamu annahu qaribuka. Nak tengok kedudukan kita lagu mana di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jika engkau disibukkan dengan ketaatan-ketaatan, maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka ketahuilah bahawasanya Allah ingin mendekatkan kepadanya. Allahu akbar. Tuan-tuan, kalau kita duduk sibuk dengan nak ibadat, kalau kita sibuk dengan kebaikan, tanpa kita dalam keadaan menggunakan mulut kita senantiasa yang mana mengumpat, ghibah, memfitnah, subhanallah, senantiasa, kata Syekh Ibnu Athaillah Az-Sakandari yang ketiga ni, kalau kita disibuk dengan ketaatan, ketaatan ni apa ni, tuan-tuan? Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Buat benda yang baik, tinggal benda yang mungkar. Benda yang mungkar ni apa dah? Mengata ke orang, mengumpat ke orang ni, tuan-tuan. Walaupun kita tahu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tengok kawan tu baik ni, tuan-tuan, tapi dia buat maksiat. Kenapa kita tak boleh mendoakan kepada orang yang dalam keadaan melakukan maksiat? Bahkan kita banyak menggunakan mulut kita untuk menghina orang yang melakukan maksiat. Tuan-tuan, kita kena ubah, tuan-tuan, mindset kita hari ni, tuan-tuan. Orang buat dosa, kita buat apa ni, tuan-tuan? Kita banyak doa kepada dia, ya Allah, bagi dia ubah, ya Allah. Bagilah, ya Allah, dia ni berubah untuk jadi ke jalan yang baik, ya Allah. Dan ya Allah, bagilah, ya Allah, aku ni, ya Allah,
Jangan aku duduk dalam jalan yang ini kemaksiatan kepadamu ya Allah. Wa'iyadzubillah. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tengok yang ketiga ni, bila kita banyak melakukan kebaikan, bila mana kita banyak melakukan kebajikan, subhanallah. Ni kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Allah ni nak mendekatkan dirinya kepada kita. Sebab apa Allah nak dekatkan dirinya kepada kita? Sebab subhanallah, bila kita buat benda yang baik, Allah sayang tak tuan-tuan? Allah sayang. Bila kita buat benda yang mungkar ni tuan-tuan, Allah sayang tak kepada kita? Allah tetap sayang kepada kita. Bahkan Allah buka tuan-tuan, subhanallah, pintu taubat seluas-luasnya. Dan sehingga kan, kalau kita mati sekalipun dalam keadaan kita bertaubat, Allahu Akbar, sangat-sangat baik tuan-tuan. Tu yang kalau kita tengok sifat Allah ni Ar-Rahmanir Rahim. Begitulah dalam keadaan kalau kita tengok hari ni. Kalau Allah bersifat Ar-Rahmanir Rahim kepada makhluk, kenapa kita tak boleh bersifat Ar-Rahmanir Rahim kepada yang mana sesama makhluk? Jangan menghina tuan-tuan. Banyakkan kita berdoa kepada orang. Allahu Akbar. Dan yang keempat apa dia? Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tuan-tuan, kita nak tengok kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini apa? Jika Allah menghadirkan kamu yang mana di majlis-majlis orang yang saleh dan juga para aulianya, maka ketahuilah bahawasanya melalui kebersamaan itu Allah ingin memasukkan kamu ke dalam hadratnya. Allahu Akbar. Maksudnya Allah nak masuk ke hadrat ni apa ni tuan-tuan? Kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, duduk di kalangan orang soleh ni tuan-tuan, kita tak peduli buruk kawan tu, jahat kawan tu. Sebab apa? Kita merasakan kita yang paling hina sekali dalam majlis ni. Allahu Akbar. Tu yang kata ulama, bila mana kamu keluar daripada rumah kamu, letakkan diri kamu adalah insan yang banyak berdosa berbanding orang lain. Letakkan diri kamu, yakni orang yang banyak dalam keadaan jahil di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang lain. Sebab apa letak itu? Nak meletakkan diri kita ini daripada yang mana terhindar daripada sifat al-khawadih. Apa makna al-khawadih? Sifat perosak dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Rosak ni apa tuan-tuan? Bila kita rasa dalam keadaan kita ni bagus tuan-tuan, kita ni duduk hari-hari main surau tuan-tuan, kita duduk hari-hari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jaga ibadat kita, adanya sifat al-khawadih. Sifat apa ni tuan-tuan? Bangga, riya, ujub, wa'iyadzubillah. Akan rosak amalan tersebut. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata ulama, banyakkan kita duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Sebab apa duduk majlis ilmu ni tuan-tuan? Para malaikat mengembangkan sayap-sayapnya senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa orang ni ya Allah. Sebab dia hadir dalam majlis ilmu ya Allah. Sebab dia meletakkan diri dia dalam keadaan dia adalah hamba-Mu ya Allah. Sebab dia duduk dalam majlis ilmu ni ya Allah, dalam keadaan dia nak dapat ilmu ya Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apa dia? Kata ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak tengok kamu ini dalam keadaan kedudukan kamu bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza syaghaltum bid-du'a fa'lamu annahu yuridu an yu'tika. Apa dia? Jika engkau disibukkan dengan doa, tuan-tuan. Kalau kita ni duduk sibuk dengan doa ni tuan-tuan, doa ni apa tuan-tuan? Senantiasa meminta, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta apa ni tuan-tuan? Tiap-tiap kali subhanallah habis sembahyang, kita minta apa? Ya Allah ampun dosa aku ya Allah. Aku banyak sangat dosa ya Allah. Dosa dalaman aku ni banyak sangat ya Allah. Bahkan dosa luaran aku ni ya Allah lagi banyak ya Allah. Tuan-tuan, subhanallah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, idza syaqaltum bid-du'a fa'lamu annahu yu'tika. Jika engkau disibukkan dalam keadaan banyak berdoa kepada Allah, maka ketahuilah Allah ingin memberikan sesuatu kepada kamu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sesuatu pun Allah nak bagi kepada kita ni. Allah nak bagi kebaikan dalam kehidupan kita. Kita minta Allah bagi tak tuan-tuan? Bagi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Siapa doa kepada Allah, siapa minta kepada Allah, dalam keadaan Allah kata apa? Astajib lakum. Allah akan makbulkan doa dan permintaannya. Subhanallah. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita hebat, kita tara mana sekalipun tuan-tuan, kaya mana kita sekalipun ni tuan-tuan, kena ingat, kita duduk kat dunia ni, kun fid dunya ka'annaka qarib aw 'abirun sabil. Duduk kat dunia ni tuan-tuan sebagai orang musafir. Duduk saja tuan-tuan. Allah bagi hari ni umur kita tuan-tuan, Allahu Akbar. Hari ni umur saya 30 tuan-tuan.
Tuan-tuan umur 35, 40 tuan-tuan, muda pada saya tuan-tuan. Tapi dalam keadaan Allah bagi tak kehidupan pada kita ni? Alhamdulillah bagi. Sebab apa tuan-tuan? Disebabkan doa kita tiap-tiap kali tuan-tuan. Tiap-tiap kali kita bangun tuan-tuan, senantiasa kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau telah mematikan aku dan hari ini kau menghidupkan aku kembali ya Allah. Disebabkan apa ni tuan-tuan? Disebabkan doa kita hari ni, Allah bagi kehidupan kita dalam keadaan barakahnya hidup kita hari ni. Allahu akbar. Tuan-tuan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, yang keenam. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok kedudukan kita di sisi Allah ni lagu mana kata ulama, iza syaqaltum bid dunya wa'iyadzubillah fa'alamu annahu aba'duka. Apa dia ni? Jika engkau disibukkan dengan dunia, maka kata ulama, ketahuilah bahwasanya Allah ingin menjauh darimu. Allahu akbar. Tuan-tuan, subhanallah. Tu yang kalau kita tengok, kata Abdullah ibnu Umar yang mana dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah ibnu Umar, hang duduk dekat dunia ni, hang letak diri hang ni orang musafir. Hang jangan hang rasa duduk kat dunia ni selama-lamanya. Maksud dia apa ni tuan-tuan? Kita hidup ni sat je tuan-tuan. Esok-esok bangun-bangun ni tuan-tuan dah umur 40 tuan-tuan. Esok-esok bangun-bangun ni tuan-tuan, Allahu akbar, dah duduk di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Dunia ni sahaja. Dan dunia ni kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni apa tuan-tuan? Tempat ujian semata-mata ya tuan-tuan. Ujian apa ni tuan-tuan? Kita keluar pada rumah, dapat ujian tak tuan-tuan? Dapat ujian apa dia? Kita buat baik orang mengata tuan-tuan. Kita buat jahat orang duk mengata. Habis tu nak buat apa ni tuan-tuan? Buat baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuan-tuan, kata ulama yang mana Syekh Ibnu Athailah menyatakan, nak tengok kedudukan kita lagu mana di sisi Allah Subhanahu wa taala, idza syaqaltum bin nas fa'lamu ahanuka. Apa dia? Jika engkau disibukkan dengan makhluk. Siapa dia? Disibukkan dengan yakni hubungan kita dengan manusia, maka ketahuilah bahawasanya Allah hendak menghinakanmu. Allahu akbar. Kalau kita disibukkan dengan manusia, sampaikan kita tak ingat kewajipan kita, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semayang kita lambatkan tuan-tuan. Kadang-kadang jumpa makhluk ni tuan-tuan, pasal duit ya tuan-tuan kita lupa Allah. Sungguh tak sungguh tuan-tuan? Pasal duit ya tuan-tuan. Tak apa, satgi lah kita semayang. Kita settle dulu bisnes kita dulu. Tuan-tuan, nak cerita duit takkan lari tuan-tuan. Tapi bila mana hubungan kita lari dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita minta kepada Allah, kita nak segera. Tetapi dalam keadaan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senantiasa ada nilai bertangguh-tangguh. Satgilah, satlah. Dan dalam keadaan tersebut, bila mana Allah bagi rezeki dalam keadaan lambat ni tuan-tuan, kita apa dah? Yang pertama mengeluh tuan-tuan. Kita banyak mengeluh, Allah wa'ala rezeki lambat sangat. Sungguh tak sungguh tuan-tuan? Sopa ni lah tuan-tuan, bila dia gaji 25 hari bulan, contoh lah tuan-tuan, contoh. Jangan terasa tuan-tuan, saya pun gaji 25. Masuk gaji 25 tuan-tuan, tengah-tengah bulan ni tuan-tuan, Allahu akbar, nak makan apa tak tahu tuan-tuan. Apa happy kat pejabat ni tuan-tuan, sungguh tuan-tuan. Masuk tengah bulan, kami duduk pejabat semua lelaki tuan-tuan. Orang panggil jantan semua tuan-tuan. Tak ada betina tuan-tuan. Duduk jantan ni tuan-tuan, cerita dia, ayak apa? Modal ayak tengah-tengah bulan kopi tuan-tuan. Yang tu. Atau habis tu apa dia tuan-tuan? Ayak masak dengan biskut Mary. Mampu tuan-tuan. Biskut Mary pun tuan boleh ni lipat dua, pak. Sedap juga tuan-tuan. Habuan nak berhabis tuan-tuan. Nak habis bila tuan-tuan? Hujung bulan tuan-tuan. Allahu akbar. Sebab apa ni tuan-tuan? Itu yang kita cakap. Kalau kita sibuk dengan hubungan dengan makhluk sampai kita lupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kata ulama, Allah akan menghinakan kita. Allah hina kita lagu mana ni tuan-tuan? Allah hina kita dalam keadaan waktu bila ni? Bila kita dalam keadaan tak jumpa jalan penyelesaian, kita cari siapa tuan-tuan? Allah balik. Tentu Allah hinakan kita tuan-tuan. Dalam keadaan mana? Baru nak cari aku. Allahu akbar. Tapi Allah ada kata cakap macam tu tak tuan-tuan.
Sebab apa? Allah ni sifat dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sangat kasih kepada hamba dia. Dan senantiasa Allah buka lagi dalam keadaan siapa nak minta kepada aku akan senantiasa makbulkan permintaannya. Subhanallah. Tuan-tuan, ulama pesan apa kepada kita? Banyak kan setiap kali bila mana nak baca doa ni, waktu dalam kita doa ni tuan-tuan, waktu pertengahan doa ni, jangan lupa kita banyak berdoa, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadati. Allahumma a'inna, ya Allah bantulah kami ya Allah. A'inna ni apa? Ya Allah bagi kami ingat padamu ya Allah. Ala zikrika, ya Allah bagilah kami senantiasa mensyukuri setiap nikmat-Mu ya Allah. Wa syukrika wa husna ibadati, dan senantiasa kami ni kuat untuk beribadat kepadamu ya Allah. Allahu akbar. Tuan-tuan, tak boleh sekalipun tuan-tuan, paling cantik yang mana kata Nabi SAW, kita doa ni tuan-tuan waktu bila? Sewaktu kita habis baca tahiyat akhir, fil alami innaka hamidun majid. Kita baca dalam hati kita tuan-tuan, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Habis tahiyat akhir pun kalau kita tak sempat sekalipun, waktu kita baca doa kita bacalah tuan-tuan. Mudah-mudahan moga-moga Allah meletakkan kita ni duduk di kalangan orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua, senantiasa kita ini syukuri segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dan yang ketiga apa ni tuan-tuan? Senantiasa kita ni menjadi hamba yang senantiasa kuat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mukadimah tuan-tuan, tak mula lagi kita insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sebelum memulakan kitab kita ini, insya-Allah kita hadiahkan terlebih dahulu surah Al-Fatihah kepada junjungan besar Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabat baginda, juga kepada isteri-isteri baginda, dan juga kepada para tabi'in, dan juga kita hadiahkan surah Al-Fatihah ini juga kepada yang mana sahabat-sahabat kita, rakan seperjuangan kita yang terkena penyakit COVID-19, dan juga kepada muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Syahiduhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala muallifu musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah kita akan membicarakan bab yang pertama. Balik bab yang pertama, bab pada menyatakan mengenai al-ikhlas. Babul ikhlas. Bab pada menyatakan al-ikhlas. Yang mana kalau kita lihat kata muallif dan musannif, ikhlas bermaksud bersih hati dari segala matlamat selain keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama lagi menyatakan ikhlas ialah senantiasa melakukan setiap perkara hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat, nampak tuan-tuan, dengan niat hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Dalam kitab tak ada tuan-tuan, tuan-tuan boleh tambah. Bukan, ni lain pula. Ikhlas ni pula buat satu-satu perkara tidak mengharapkan, yakni pujian manusia. Dan ikhlas ini juga tidak mengharapkan
yakni harta benda, dan juga dimuliakan oleh orang lain yang semuanya bertujuan untuk tujuan keduniaan. Boleh faham tuan-tuan? Kan laju sangat? Laju sangat Ustaz. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikhlas ni ringkas dia macam ni tuan-tuan. Kata Zunul Al-Misri menyatakan tiga tanda ikhlas dia itu. Zunul Al-Misri cakap, tiga nak tengok kita ni ikhlas tak ikhlas. Tak payah dia tengok orang lain, tengok kita lah. Nah, sebab kitab ni bicarakan kita cukup. Kitab ni pun dah besar. Dia kata apa? Tanbih, peringatan. Ghafil, orang yang lalai. Siapa dia? Kita. Takkan kita nak tolong orang kot. Dia ni ghafil Ustaz. Dia ni jenis ghafilnya Ustaz. Lalainya Ustaz. Ni cemperanya Ustaz. Mampus tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan duk jadi perangai macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dan kalau kita tengok ikhlas, kata Zunul Al-Misri, yang pertama, orang yang ikhlas yang pertama merasakan sama sahaja antara pujian dan celaan orang lain. Boleh faham tuan-tuan? Ni yang pertama ni. Kalau kita nak tengok kita ikhlas tak ikhlas tuan-tuan. Orang puji kita, orang hina kita, kita kata sama ya. Orang puji kita, alhamdulillah. Orang hina kita, alhamdulillah. Boleh faham tuan-tuan? Ni awak hang ni pasal apa hang duk hang kuih hang keding hang ni. Hang kalau naik motor kat Jabatan Pulau Pinang confirm. Ni. Dia kata angin masuk sekali, masuk sekali hang duduk dalam lot. Mampu tuan-tuan. Tuan-tuan panggil macam ni tuan-tuan. Kita nak kata apa? Alhamdulillah. Boleh tak tu tuan-tuan? Kalau tuan-tuan lah, tuan-tuan insya-Allah semua orang alim. Amin. Insya-Allah. Sebab apa tuan-tuan? Ni orang ikhlas. Apa segala dia buat sekalipun, dia terima dalam keadaan celaan, pujian. Kalimah yang pertama di bibir dan mulut dia, alhamdulillah. Contoh apa tuan-tuan? Kita aksiden, orang langgar belakang kereta kita. Kita nak sebut apa tuan-tuan? Yang pertama cakap, habis dah tuan-tuan. Cakap, dia ni memang kali hamput tuan-tuan. Ni Puan Penang lah tuan-tuan. Ni dia ni belakang memang kali hamput. Keluar tuan-tuan, dia ambil ni tuan-tuan. Dia bawa kayu baseball nak balas tuan-tuan. Kawan tu tuan-tuan, subhanallah, tak tahu belakang tu punya duk kalut sebab apa tuan-tuan. Ni duk bawa, bini duk sarap mengandung lah tuan-tuan. Boleh nampak dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Waktu tu buat apa tuan-tuan? Mulut, alhamdulillah. Tuan-tuan, subhanallah. Orang yang dapat ujian, orang yang dapat pujian, dia mulut dia senantiasa dalam keadaan kalimah yang cukup dalam keadaan untuk meletakkan diri dia dekat kepada Allah. Apa dia? Alhamdulillah, subhanallah. Apa segala pun tuan-tuan, paling cantik, tak boleh sekali pun tuan-tuan, cukup kalimah yang sangat-sangat kita nak agungkan. Apa dia? Allahu Akbar. Allah bagi ujian kepada aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau kita tengok ulama, subhanallah, kalau dapat ujian, kalau dapat orang puji mereka, mereka cukup tak suka tuan-tuan. Sebab apa tak suka ni tuan-tuan? Sebab mereka senantiasa berjaga-jaga, takut ada sifat perosak dalam kehidupan mereka. Orang puji ni tuan-tuan, aku memang kemas hari ni tuan-tuan. Ni faham tuan-tuan? Wah, hari ni segok Allah sana. Memang segok. Memang tak segok pula tuan-tuan. Jadi panggil macam ni ada tuan-tuan. Cempera orang Penang kata. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, ikhlas ni apa dia? Kata kata Zunul Al-Misri. Yang kedua, melupakan amalan kebajikan yang dahulu pernah dia lakukan. Ini orang ikhlas. Dia buat satu-satu perkara ni tuan-tuan, subhanallah, dia lupa terus. Contoh macam ni lah tuan-tuan. Buat-buat kebajikan kepada orang, kita tak cerita ke orang. Ada orang cerita tuan-tuan. Ada jenis orang macam ni tuan-tuan. Besok saya cerita je tuan-tuan, tak besok ya. Saya duduk tuan-tuan di satu masjid ni tuan-tuan. Dia duduk ni dia cakap, Ustaz tahu tak, yang ni kapet ni saya yang sponsor, Ustaz tahu tak? Ustaz tahu tak nama saya? Pula dah tuan-tuan. Dia dah panggil macam ni. Saya tak tahu nama Haji. Dia cerita, Haji ni saya cerita, saya duduk kat sini Ustaz tahu. Saya duduk dekat sini Ustaz. Ustaz nak tahu literi dengan semua ni saya yang sponsor. Pula dah. Kita tak tanya apa tuan-tuan. Kalau jenis orang Penang tuan-tuan memang kena dah tuan-tuan. Dia faham, tak faham sudah. Allahu Akbar. Ayat ni saya kena. Baik tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung tuan-tuan. Nak bagi tahu tuan-tuan, kalau kita buat baik kat orang, kalau kita buat kebajikan kepada orang, tolong kata ulama, tak payah dia ingat dah kebajikan dah. Contoh, kita ada bantu kawan kita, dia ada hutang tuan-tuan, sangat-sangat banyak.
Kita bantu dia ni tuan-tuan. Dalam keadaan dia mengetahui, kita bantu dia. Dia mengetahui, kita bantu dia. Tapi jangan dah pula ni tuan-tuan, kita dalam keadaan waktu kita susah, kita pergi cari dia pula. Mat, hari ni aku susah, hang tolong aku pula. Dulu hang susah, aku tolong hang pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat, ikhlas apa dia? Buat kebajikan kepada orang, lupa terus, tak ingat dah. Sebab apa? Ni ikhlas yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seterusnya apa ni tuan-tuan? Yang ketiga, kata Syekh yang mana kata Zunul Al-Misri, mengharapkan balasan amalan di hari akhirat, bukan dunia. Jadi yang ketiga ni, dia harap apa? Aku buat benda ni harap-harap moga-moga Allah balas amalan aku ni di hari akhirat. Dia tak harap kat dunia ni tuan-tuan. Niat jangan pula ni tuan-tuan tolong-tolong orang. Ni yang doa kat aku tau. Aku buat ni bukan pasal dunia, pasal akhirat. Pula dah tuan-tuan. Dapat orang macam ni tuan-tuan, tarik telinga dia laju-laju. Wa'ayyazubillah. Bagi tahu subhanallah, kata seorang ulama, Sayyidina Fudail bin Iyad mengatakan, ni orang ikhlas. Orang nak ikhlas, dia meninggalkan amalan kerana manusia. Nak cerita macam mana? Nak tengok ikhlas kita ni. Bila kita buat satu amalan ni tuan-tuan, kalau kita tinggalkan amalan tersebut sebab manusia, maka kita akan jatuh riak. Boleh faham tuan-tuan contoh macam mana? Nak sedekah ni, satgi aku sedekah, satgi kawan, contoh, satgi aku sedekah, satgi Zairul dia puji aku pula, contoh tuan-tuan. Puji ni pula tuan-tuan, subhanallah, satgi dia rasa apa? Dia rasa riak pula. Boleh faham tuan-tuan? Riak ni adalah sifat al-qawadih, sifat berdosa. Maka dia kata, saya sedekah jatuh apa? Jatuh riak riak sebab dia nak menunjuk. Jatuhlah tuan-tuan. Meninggalkan amalan. Tuan-tuan ni, dia tinggal amalan tersebut. Sebab apa? Sebab dia takut manusia tu puji dia. Jatuh apa? Jatuh riak. Riak ni apa dah? Nak menunjuk tuan-tuan. Walaupun dia tinggal benda tu. Ya. Dan kata ulama apa lagi? Beramal kerana manusia. Beramal kerana manusia. Tuan-tuan tahu beramal ni apa dah? Buat benda yang baik kerana manusia, jatuh dia apa? Yang mana termasuk di kalangan orang-orang yang syirik. Kita buat tuan-tuan sebab manusia. Sebab apa? Contoh, duk nak derma ni tuan-tuan, ada zero. Ni kemahan tengok ni, aku derma RM10. Tengok ni, syirik. Jatuh syirik tuan-tuan. Tapi tak ada orang panggil macam tu lah tuan-tuan. Buat masa ni, alhamdulillah, insya-Allah. Tuan-tuan ni semua orang alim. Amin rabbal alamin. Baik. Lalu kata Syekh yang mana? Sayyidina Fudail bin Iyad, ikhlas ialah engkau selamat daripada dua tadi. Boleh faham tuan-tuan? Yang pertama tadi, jangan buat amalan sebab kita takut kerana manusia, akan jatuh riak. Jangan buat amalan sebab kita nak tunjuk kepada manusia, itu jatuh kepada syirik. Sebab kita buat bukan kerana Allah tapi kerana makhluk. Dan nak elok daripada benda tu berapa? Ikhlas ialah engkau selamat daripada dua perkara tadi. Kita nak sedekah, kita tak pedulilah. Tak peduli ni maksud dia apa? Orang puji kita ke, tak puji kita ke, kita buat kebaikan sebab apa? Letak hanya saja mardhatillah. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbalik dalam kitab. Kata Al-Faqih Abu Lah As-Samarqandi berkata, telah menerangkan kepada kami Muhammad bin Al-Fadil bin Ahnaf berkata, telah menerangkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Al-Karabithi, ia berkata, telah menerangkan kepada kami Ibrahim bin Yusuf, ia berkata, telah menerangkan kepada kami Ismail bin Ja'far dan Amru Maula Al-Muttalib daripada Hashim, dan Muhammad bin Labid berkata. Kalau tuan-tuan tengok ni adalah daripada yang mana hadis. Dia akan menyatakan haddatsana Al-Faqih Abu Layth, haddatsana Muhammad bin Al-Fadil bin Ahnaf, haddatsana Muhammad bin Ja'far, sampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cerita dia Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi dengar daripada siapa? Muhammad bin Fadil. Muhammad bin Fadil ni dengar daripada siapa pula? Daripada Muhammad bin Ja'far Al-Karabithi, sehingga kan yang mana Amru Maula Al-Muttalib dari mendengar daripada siapa? Muhammad bin Labid. Muhammad bin Labid ni dengar daripada siapa? Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, dalam hadis ni menyatakan, aqwafu ma aqafu alaikum asyirku alla atqaru. Kat situ alla laqaru.
Qalu ya Rasulullah wa ma syirku al-adqar. Dia kena al-adqar, tambah bari atas tu al-adqar. Al-adqar. Qala ar-riya'u yaqulu Allah ta'ala lahum yawma yujazi al-ibada bi'a'malihim idhabu alladhi nakuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajidu indahum ghayran. Baik, hadis ni kalau kita tengok yang mana menceritakan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwafu ma aqafu alaikum asyirku al-adqaru, yang sangat aku khawatirkan atas kamu. Nak menceritakan satu hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk dengan para sahabat. Lalu Rasulullah menyatakan, aqwafu ma aqafu alaikum asyirku al-adqaru. Qalu, kata Rasulullah, yang sangat aku khawatir. Mana khawatir? Khawatir ini Rasulullah sangat-sangat bimbang. Rasulullah sangat-sangat risau. Kata Rasulullah, yang sangat aku khawatir ke atas diri kamu ialah asqaru, al-adqaru, syirik yang paling kecil, tuan-tuan. Rasulullah tak cerita syirik yang paling besar. Dan sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma asyirku al-adqar. Sahabat dia tanya, ya Rasulullah, apa yang syirik yang kecil tu, yang hang duk risau sangat ni? Boleh faham tuan-tuan? Ni bahasa kita lah. Dan kalau bahasa yang cantik, sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil ni yang kamu risaukan ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala ar-riya. Apa dia? Jawab Rasulullah, syirik kecil tuan-tuan, bukan syirik besar. Kata Rasulullah, riya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala lahum yaumal jujadi. Apa dia? Pada hari pembalasan kelak, Allah berkata pada mereka. Mereka ini berbalik kepada siapa? Orang yang melakukan kehidupan hidup di dunia adanya sifat riya. Lalu kata Rasulullah, Allah menyatakan apa dia? Idhabu ila alladhi kuntum tura'una lahu fid dunya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal kerana mereka di dunia. Lalu kata Allah apa dia? Fanzuru hal tajiduna indahum ghairan. Lihatlah di sana kalau kamu dapat kebaikan daripada mereka. Wa'iyadzubillah. Ringkasnya dia ni tuan-tuan, Rasulullah satu ketika duduk dengan sahabat. Lalu Rasulullah menyatakan, wahai para sahabat, yang sangat aku khawatirkan ke atas diri kamu adalah syirik yang paling kecil. Lalu subhanallah, sahabat duk tanya, ya Rasulullah, apa syirik yang kecil sangat ni, yang kamu risaukan sangat ni? Lalu kata Nabi SAW, adalah perbuatan yang dipanggil riya. Riya ni apa dia ni tuan-tuan? Melakukan satu-satu perbuatan hanya saja untuk menunjuk kepada makhluk yang dia ini adalah orang yang baik, berlain daripada orang lain. Boleh faham tuan-tuan? Riya ni apa dia? Dia buat baik, dia nak bagi tahu dia ni kemah daripada orang lain. Wa'iyadzubillah. Dan sehingga kan kata Nabi SAW, nanti di yaumul mahsyar Allah akan panggil orang apa ni? Mereka ini berbalik kepada orang-orang yang riak tadi ni. Allah akan panggil, wahai fulan bin fulan, wahai orang-orang yang ada perangai ar-riya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa dia? Idhabu ila alladhi. Maka hari ini adalah hari pembalasan. Dan bila mana hari pembalasan hari ini, maka kamu pergi cari makhluk-makhluk yang kamu hidup di dunia, kamu buat kebaikan, hanya saja kebaikan tersebut kamu nak mempersembahkan kepada makhluk tersebut, atau memsembah ni apa dah? Tunjuk kepada makhluk tersebut. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, tajidu indahum ghairan. Kamu pergi minta kebaikan yang boleh mereka bagi kepada kamu. Allahu Akbar. Boleh faham tak tuan-tuan? Kita hari ni subhanallah, kalau hidup dekat dunia ni, cerita dia buat baik tuan-tuan, tapi sebab apa? Nak orang puji kita. Riak tak tuan-tuan? Riak tu. Main masjid sebab apa? Bukan sebab takut bini, sebab bini suruh. Contohlah tuan-tuan. Main masjid sebab apa tuan-tuan?
Sebab harap-harap balik-balik sekali bini puji, oh bagusnya abang hari ni, abang pergi masjid ke abang? Bagus tuan-tuan. Sebab apa? Nak bini puji. Boleh tak boleh tuan-tuan? Tak boleh. Sebab apa? Ini adalah kewajipan kita. Begitu juga tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berbalik, kita masuk pada bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan. Baru-baru ni ada seorang hamba Allah ni bertanya, Ustaz, saya tak nak tanya Ustaz lah, kalaulah Ustaz, kita ni selawat je tak semayang, boleh tak boleh? Tuan-tuan boleh tak tuan-tuan? Dengar soalan macam ni tuan-tuan, kira nak tarik telinga je tuan-tuan. Lipat melepat pula saya tuan-tuan. Dia cakap kepada tuan-tuan, Ustaz, kami nak selawat je hari-hari Ustaz, semayang tak mau. Ni sempera je pandai tuan-tuan. Tuan-tuan, kewajipan Allah suruh dah. Dalam, kalau kita tengok kalimah syahadah, Allah menyatakan Islam tertegak dengan apa? Buniyal Islam syahadatan la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Ucap dua kalimah syahadah. Wa aqimus salah, kerjakan apa? Solat. Dah jadi orang Islam, kena apa? Semayang. Selawat ni apa ni tuan-tuan? Selawat ni nak dapat syafaat, bantuan kita. Ada juga orang pandai cakap tuan-tuan, tak apa lah Ustaz, semayang pun Ustaz, duduk selawat hari-hari dapat syafaat juga Rasulullah kat yaumul mahsyar. Mampu tuan-tuan. Jumpa orang macam ni tuan-tuan, tuan-tuan tak payah duduk berkelahi, tak payah duduk bertengkar tuan-tuan, biar kat dia. Sebab apa? Dia akan meletakkan diri apa? Aku ni betul, hang salah. Ya tuan-tuan. Wa'iyadzubillah. Kalau orang macam ni tuan-tuan, kita dengar apa dah? Masuk tengah kanan, keluar tengah kiri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak sangat, tuan-tuan ambil kerusi, tuan-tuan impuk kepala dah. Yang tu sebab sedap sikit lah tuan-tuan. Dah gurau tuan-tuan. Ni kasar sikit lah. Baik. Nak beritahu apa tuan-tuan? Subhanallah, semayang kena buat, tu kewajipan. Selawat ni buat apa tuan-tuan? Selawat ni kurang-kurang kita semayang, menampung ibadat-ibadat kita ni. Selawat apa dah? Kita nak dapat syafaat daripada Nabi SAW. Sebab apa kita kena solat? Sebab kalau ingat, bangkit di yaumul mahsyar, Allah tak tanya kamu ni kebajikan kamu banyak mana, sedekah kamu banyak mana. Allah tak tanya. Allah tanya apa? Semayang fardu macam mana dia ni? Cukup tak cukup? Kalau tak cukup, kalau ada lumpang, tuan-tuan tahu lumpang ni apa dah? Ada lubang tuan-tuan. Yang lubang tu apa dia? Kita nak tutup dengan apa ni tuan-tuan? Ni kita punya selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan, satu je saya pesan, kita kalau malas sekali pun tuan-tuan selawat paling ringkas ya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh tak boleh? Boleh tuan-tuan. Kalau malas sangat-sangat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan fikir sendiri lah tuan-tuan. Kita minta syafaat Rasulullah, tapi kita ni dalam keadaan apa? Meletakkan kurang-kurang aku cakap aku rindu Rasulullah pun boleh masuk apa? Boleh dapat syafaat Rasulullah. Tak tuan-tuan. Apa dia kata Ibrahim bin Adham, idda'aitum hubbur rasul wa taraktum atharuhus sunnah. Matinya hati kita ni apa tuan-tuan? Mulut duk kata cinta, mulut duk kata sayang, tapi kita buat apa ni? Sunnah Rasulullah pun tak buat. Wa'iyadzubillah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbalik pula dalam kitab kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Riya. Riya ni kita dah tengok dah. Riya ni apa dah? Riya, kata Al-Faqih Abu Lahab As-Samarqandi, ialah beramal untuk dilihat orang, dipuji dilihat orang. Dan kata Al-Faqih Abu Lahab As-Samarqandi berkata, dikatakan pada mereka sedemikian itu kerana amal perbuatan mereka ketika di dunia secara tipuan, maka dibalas pula dengan demikian. Nak bagi tahu, kata Al-Faqih Abu Lahab As-Samarqandi, riya ni bila kita beramal untuk kita nak menunjuk kepada orang. Contoh apa tuan-tuan? Kita kerja, bila kita kerja, kita ni jadi anak buah tuan-tuan. Anak buah pula. Kira kita ni jadi apa tuan-tuan? Betul lah, anak buah. Ada bos ni tuan-tuan, baru kita nak apa? Kita nak buat kerja. Nak dapat sebab apa ni? Sebab kita nak pujian. Riya tak? Riya tuan-tuan. Wa'iyadzubillah. Ni kena jaga-jaga. Dan bila mana, kalau contoh pada tuan-tuan, kita jadi apa ni? Kita jadi setiap usaha surau. Contoh tuan-tuan, bukan surau ni bagus. Amin, insya-Allah. Setiap usaha surau tuan-tuan. Jadi setiap usaha surau, main surau sebab apa? Kurang-kurang orang nampak aku main surau ni. Baguslah tuan-tuan. Tapi niat dia salah tak? Salah. Sebab apa? Dia nak orang puji dia. Bila apa dia? Main surau sebab apa? Kurang-kurang saya pula confirm. Weh, baguslah hang tu. Rumah dekat dengan surau. Main hari-hari surau. Contoh tuan-tuan. Ni ada juga orang duduk kat tepi surau tak main juga surau tuan-tuan. Jam tuan-tuan hari tu. Dan jadi masalah tuan-tuan. Wa'iyadzubillah. Ni kena jaga-jaga. Maksud dia apa dia?
kena jaga niat kita. Berbalik, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman hijratuhu ila Allah wa rasulih. Semua amalan kita ni tuan-tuan dengan niat kita. Niat kita baik, baiklah. Kalau niat kita tak baik ni tuan-tuan, maka cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cerita dia nak buat baik ni confirm, pasti akan ada sifat al-qadih dalam kehidupan kita. Sebab apa saya kata pasti? Orang puji kita, kita seronok tak tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, kau tuan-tuan jadi bela tu orang puji. Itu gila tuan-tuan. Faham tak faham sudah? Kenal lagi tuan-tuan ayat ni. Cerita apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita ada sifat riak, rasa bangga diri tuan-tuan, tu yang ulama cakap banyakkan terus istighfar. Astaghfirullahalazim, tadi aku riak pula dah. Macam ni lah tuan-tuan. Kita naik-naik kereta tuan-tuan. Naik-naik kereta berhenti kat traffic light. Naik-naik kereta ni tuan-tuan, cerita dia ada motor pula berhenti park. Amoy tuan-tuan. Pakai pula seluar pendek. Duduk sini tuan-tuan, pegang silang kereta. Nak kata apa? Astaghfirullahalazim. Atau duduk tengok tuan-tuan, kemah astaghfirullahalazim. Kalau bini ada tepi tuan-tuan, duduk macam ni terus. Sebab apa? Ni rimau tuan-tuan. Kena, duduk tengok. Contohlah tuan-tuan, contoh. Bukan tuan-tuan lah, saya. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tengok, kata ulama Al-Faqih Abu Al-Samarqandi kata apa? Dikatakan orang yang melakukan riya ini adalah amal perbuatan mereka ketika di dunia dalam keadaan secara tipuan. Sungguhlah, orang yang melakukan satu-satu perbuatan hanya saja untuk orang puji adalah hanya saja tipuan. Tipuan apa? Tipuan dunia. Tu yang kata Al-Faqih Abu Al-Samarqandi. Maka dibalas pula demikian. Balas apa pula ni? Allah menyatakan a'udzubillahi sami'un alim yuqadi'una Allaha huwa qadi'uhum. Kata Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang munafiqun melakukan tipu daya terhadap agama Allah. Munafik ni apa tuan-tuan? Seperti mana? Wa'iyadzubillah. Dia buat satu-satu perkara sebab apa? Dia nak orang puji kepada dia. Munafik ada tuan-tuan? Munafik ada. Dan kata Allah Subhanahu wa taala lagi apa dia? Wa huwa qadi'uhum, dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Maksud dia apa? Allah akan biar orang yang buat baik ni tuan-tuan, orang yang buat baik hanya saja nak pujian kepada orang, maka Allah akan biar. Allah akan biar dengan tipuan daya mereka ini dalam keadaan apa? Dan Allah akan bangkitkan nanti di yaumul mahsyar, wahai fulan bin fulan. Balik dalam hadis yang saya baca yang pertama tadi, Allah akan panggil wahai fulan bin fulan, kamu buat baik bukan kerana aku, buat kebajikan subhanallah banyak, kamu sedekah banyak di dunia, tapi kamu buat bukan kerana aku, tapi kerana makhluk. Maka hari ini dan saat ini dan masa ini kamu pergi cari orang yang kamu buat baik tu, minta pahala kepada mereka pula. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa bermuhasabah diri untuk senantiasa menetapkan kita ini bukan tergolong di kalangan orang-orang yang ada sifat al-qawadih. Al-qawadih sifat perosak yang mana dipanggil riya. Buat satu-satu perkara, biar kita letakkan perkara tersebut hanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita letak kepada Allah, maka senantiasa Allah akan bimbing jalan kita, yakni jalan yang terbaik, jalan yang senantiasa hati yang bersih. Tu yang kalau kita tengok tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, hati yang teguh pada kebaikan dan keburukan serta keraguan, antara keduanya ada tiga macam. Hati ni ada tiga macam ni tuan-tuan. Yang pertama, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Minhajul Qathilin. Apa dia ni tuan-tuan? Yang pertama, hati yang marak dengan ketakwaan. Hati yang marak dengan ketakwaan. Apa makna ketakwaan ni tuan-tuan? Dia duk berlatih hati dia senantiasa buat benda-benda yang baik tuan-tuan. Dia tahu dia ni dah jahat tuan-tuan, tapi dia nak berubah jadi yang baik tuan-tuan, dalam keadaan dia usaha sungguh-sungguh. Ni hati yang pertama. Suci kerana latihan. Ni hati dalam ketakwaan dan bersih daripada noda. Maksud dia apa dah? Bila dia duduk dalam nilai ketakwaan ni tuan-tuan, subhanallah, dia tak mau dah buat benda jahat ni tuan-tuan. Serupa kita dulu lah tuan-tuan. Kita ni duduk dalam keadaan jahil. Sungguh tak sungguh ada dulu ni tuan-tuan. Jarang pergi surau, jarang pergi masjid tuan-tuan.
Bila mana kita dapat hidayah tuan-tuan, taufik tuan-tuan, Allah tunjuk satu jalan kepada kita ni tuan-tuan, subhanallah, kita usaha tak nak jadi benda yang baik? Usaha tuan-tuan. Dan habis pada tu kita tengok kawan-kawan kita buat perangai kita macam dulu ni tuan-tuan, jahat yang dulu ni. Kita nak pergi balik tak jahat yang kita dulu ni? Tak dah tuan-tuan. Sebab apa? Kita dah usaha supaya noda-noda yang jahat-jahat kita ni tak buat dah tuan-tuan. Dan sehingga kan kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bila kita buat benda-benda yang baik ni tuan-tuan, akan datang bisikan-bisikan kebaikan dari alam gaib. Siapa ni tuan-tuan? Apa dia ni? Kita duk latih nafsu kita yang dalam keadaan dah duk jahat ni tuan-tuan dulu ni. Kita jadikan nafsu kita dalam keadaan apa? Buat benda yang baik. Dan dalam keadaan bisikan pada tuan-tuan, hampilah semayang, handuk buat benda ni buat apa? Sungguh tak sungguh tuan-tuan? Kita kadang-kadang duk fikir, baik pergi semayang lah. Dan dalam keadaan tuan-tuan, subhanallah, kita nak sedekah ni tuan-tuan, kita duk rasa takut. Sungguh tak sungguh? Nak sedekah RM1 ke RM10? Sedekah RM1 ke RM10? Tak apalah, RM1 lah. Janji sedekah, mampu tuan-tuan. Boleh tak? Boleh tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan, satu yang letak, hati kita ni biar betul tuan-tuan. Jangan kita sedekah RM10, ni buka RM10 tu. Ni tengok RM10. Ni RM1 je buat apa? RM1 bukan boleh bayar duit elektrik, mampu tuan-tuan. Dia panggil orang macam tu ada juga. Wa'iyadzubillah. Bersambung tuan-tuan. Dan sampaikan kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bila mana bisikan kebaikan dari alam ghaib tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisik ke dalam telinga kita ni tuan-tuan, akan masuk ke dalam hati kita dan senantiasa akan diberi mana? Petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang kedua apa pula? Yang terakhir ni tuan-tuan, dia sampai 3. Yang kedua, hati yang terlantar. Apa dia hati yang terlantar ni? Diisi dengan nafsu. Nafsu apa ni tuan-tuan? Nafsu yang dalam keadaan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang sangat-sangat tercela. Apa dia? Senantiasa kita ikut bisikan daripada apa? Iblis dan syaitan laknatullah. Duk dengar ya tuan-tuan. Kita dengar azan, tapi sebab apa kita tak mau pergi tuan-tuan? Ni dengar bisikan syaitan ni, tak payahlah duk pergi, mayang kat rumah sedap pergi. Mayang kat rumah, ya biar bagi salam, lena terus kat sana. Betul tak betul? Mayang kat surau bukan boleh lena. Mayang kat surau lena tadi memang kena kali hampuk dengan orang. Contohlah tuan-tuan kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampai kan kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kekuasaan syaitan menjadi kuat di dalamnya kerana tempat berpijaknya cukup luas. Allahu Akbar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi Yusuf alaihi salam satu hari jumpa dengan Iblis laknatullah. Dia tanya, wahai Iblis, hang duduk dekat yang mana di kalangan anak-anak Bani Adam alaihi salam, dekat mana tempat tinggal kamu? Jawab Iblis dan syaitan laknatullah, tempat tinggal aku dekat mana? Ni dekat hati tuan-tuan. Iblis ni duduk kat dalam hati kita ya tuan-tuan. Dia akan main tuan-tuan. Hati kita buat apa? Kalau kita buat benda baik, dia dah gagal. Kalau kita buat benda yang buruk ni tuan-tuan, dia apa? Dia seronok. Bila dia seronok ni tuan-tuan, dia senantiasa akan bisik, buatlah benda ni tiap-tiap hari pun tak apa tuan-tuan. Allahu Akbar. Wa'iyadzubillah. Dan sehingga kan kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang mana ia umpama mata yang di hadapannya penuh dengan asap tebal dan menyebabkan dia susah melihat, dan nasihat serta peringatan tiada lagi berguna. Sungguh tak sungguh tuan-tuan? Kita dah, bila kita buat benda-benda yang jahat ni tuan-tuan, orang buat baik depan kita pun kita kata jahat tuan-tuan. Kita nak tengok, bukan kata orang tuan-tuan, kita nak buat benda baik pun kita susah tuan-tuan. Nak sedekah tak payah lah. Surau ni dah kaya lah tuan-tuan. Mic sedap lah tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan. Dapat pula meja bambu tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan. Baik. Yang ketiga apa pula? Yang terakhir. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati yang mula dilintasi hawa nafsu dan mengajaknya kepada keburukan. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, hati ini dalam keadaan muncul lintasan iman dan akhirnya ia tercenderung kepada kebaikan. Ini yang ketiga ni paling cantik Sebab apa ni? Hati yang mulanya dilintasi hawa nafsu tuan-tuan, dan mengajaknya kepada keburukan. Tapi apa ni tuan-tuan? Yang lintah apa dia? Lintah hati tersebut adalah apa? Iman. Ma makna iman? Al-iman ma'rifatu billahi bil arqad. Iman, kepercayaan kamu di lidah kamu.
Iman kepercayaan kamu di kalbu kamu. Iman kepercayaan kamu di yakni segala tubuh badan yang Allah bagi kepada kamu. Dan kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan akhirnya hati tersebut akan tercenderung kepada apa? Perkara-perkara yang baik je. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. 8.30. Minta maaf tuan-tuan, ambil masa tuan-tuan. Saya tahu muka tuan-tuan pula ustaz ni bila nak habis dah, lambat sangat dah, 8.30 dah ni. Tunggu apa ya? Tunggu orang tuan-tuan, bukan tuan-tuan. Saya sendiri yang cakap, insya-Allah. Tuan-tuan semua baik. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan kalau ada terawih kata kut terasa dengan apa-apa kata saya minta maaf tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak berhati dengan saya, keluar lagi tuan-tuan cakap, ustaz saya tak berhati ustaz cakap tadi kat saya. Tuan-tuan tak apa, jumpa luar lagi tak apa tuan-tuan. Nah insya-Allah. Mohon maaf tuan-tuan kalau tuan-tuan ada terasa dengan saya ataupun termakan apa yang kata-kata saya, Penang kata kalau terasa pada muka, itu ya tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaik dan baik adalah semua yang datang daripada Allah. Yang tidak baik, khilaf, jahil, semua datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita akhir kalam dengan tasbih kafarah dan surah Al-'An. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.